Dua kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang perempuan berumur 38 tahun. Manakala kes kedua ialah seorang lelaki berumur 57 tahun. Kedua-dua kes telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 128 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada 13,673 kes. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru kepada 9 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 75 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 4 daripadanya iaitu kluster Ishiwat Sendirian Berhad, kluster FFY Construction Site Dormitory, kluster SCCB Staff House dan kluster CJ Sun Construction Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 7371, 7452 dan 7815. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 183 kluster. Dalam pada itu, terdapat 29 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 178 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,276 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,303 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 8 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,122 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 525,949 ujian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pada 4 November 2021, 6,617 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, 82.4% daripada jumlah penduduk negara menerima satu dos vaksin COVID-19. Manakala 64.8% melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 354,428 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 82.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 278,468 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 64.8% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, kenyataan media yang berhormat Menteri Pendidikan kemarin mengenai pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang akan berlangsung bermula hari Isnin 8 November 2021 ini, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga yang berkenaan bahawa setiap remaja yang akan datang untuk menerima vaksin COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi adalah dikehendaki
untuk mengimbas kod QR BruHealth semasa proses pendaftaran oleh guru-guru sebelum memasuki pusat vaksinasi, membawa kad pintar serta kad BruHIMS jika ada, membawa borang persetujuan vaksinasi, borang pemeriksaan kesihatan, serta borang soalan saringan meja flu ataupun flu desk screening question forms yang telah dilengkapkan terlebih awal. Memakai sungkup muka pada setiap masa, melakukan penjarakan fizikal, membawa payung dan air yang mencukupi dan mematuhi semua arahan petugas-petugas di pusat vaksinasi. Di samping itu, setiap remaja juga perlu mengisytiharkan kepada kaki tangan kesihatan di pusat-pusat vaksinasi bahawa kod BruHealth mereka adalah berwarna hijau atau kuning, tidak mengalami simptom serupa flu, tidak dikenakan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Bagi mereka yang baru sembuh dari COVID-19, mereka hendaklah memastikan tarikh vaksinasi mereka adalah tidak kurang dari 4 minggu dari tarikh mereka telah disahkan sembuh. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong dibukakan kepada orang ramai yang sedang menunggu dan ingin mendapatkan vaksin dos kedua yang terjejas disebabkan program vaksinasi bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun bermula 10 November ini secara walk-in. Bagi orang ramai yang sedang menunggu dan berhajat untuk mendapatkan vaksin dos kedua dan perjanjian mereka di pusat vaksinasi yang terlibat telah terjejas disebabkan program vaksinasi bagi remaja berumur 12-17 tahun, mereka adalah dialu-alukan untuk hadir secara walk-in ke pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong bermula pada hari Rabu 10 November 2021, iaitu jika tempoh masa di antara dos pertama dan kedua mereka telah mencapai tempoh yang dibenarkan. Tempoh masa yang ditetapkan bagi vaksin Moderna ialah 4 minggu, manakala bagi vaksin AstraZeneca pula ialah sekurang-kurangnya 6 minggu. Waktu perkhidmatan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong ialah jam 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan jam 1.45 hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada setiap hari Sabtu. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 8 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 6 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sebanyak 58,500 dos vaksin Pfizer-BioNTech telah selamat tiba di negara Brunei Darussalam dari Belgium hari ini. Vaksin tersebut akan diberikan kepada remaja berumur 12 hingga 17 tahun bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan yang akan dilaksanakan bermula 8 November ini. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Ewan Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Usahatetap Kementerian Kesihatan. Ketibaan vaksin ini merupakan yang pertama dari keseluruhan 300,690 dos vaksin Pfizer-BioNTech yang akan dibekalkan secara berperingkat. Autoriti Kawalan Ubat-Ubatan Negara Brunei Darussalam BDMCA telah mengesahkan keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech berikutan proses penilaian saintifik yang terperinci oleh Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 Kebangsaan. Penubuhan pasukan swaba bergerak di bawah Public Health Emergency Operation Centre SHOP Kementerian Kesihatan atau Mobile Swabbers tahun lalu memudahkan orang ramai yang tidak dapat hadir ke pusat-pusat swab di negara ini untuk menjalani ujian swab iaitu bagi kontak rapat kes positif COVID-19. Pasukan tersebut bergerak ke rumah-rumah persendirian, pusat-pusat tahanan, dormitori-dormitori atau tempat tinggal pekerja asing. Sejak negara berdepan gelombang kedua pandemik COVID-19, sebanyak 17,538 ujian swab RT-PCR dilakukan oleh pasukan berkenaan, manakala antigen rapid test sebanyak 14,618 sudah dijalankan sejak Ogos tahun ini.
Pusat bergerak ini ditempatkan di bangunan hostel lelaki UNISA dan di Pusat Kesihatan Berakas dengan lebih 20 pasukan menjalankan tugasan ujian swab bergerak yang dikalas oleh para pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan dengan bantuan para sukarelawan daripada jabatan-jabatan kerajaan dan belia. Dengan adanya kapasiti tersebut, dapat menjalankan ujian swab bagi kira-kira 800 orang dalam masa sehari. Jadinya fungsi pasukan ini ditubuhkan adalah untuk memudahkan orang ramai yang tidak berupaya untuk hadir ke swab center. Ianya termasuk mereka yang mempunyai masalah tertentu seperti yang ada pergerakan yang terhad, contohnya yang terlantar di katil atau yang menggunakan kursi roda, yang susah untuk dipindahkan menggunakan kereta biasalah. Ini juga termasuk mereka yang dah dapat memandu sendiri, contohnya mungkin indongnya sudah dipindahkan ke pusat pengasingan kebangsaan ataupun kerana didapati positif. Negara Brunei Darussalam menyedari tenaga batu arang merupakan punca utama terbesar bagi peningkatan suhu global yang memerlukan peralihan tenaga dengan segera. Wakili negara Brunei Darussalam ke persidangan yang diadakan semalam di Glasgow, United Kingdom. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Brunei Darussalam mengenai perubahan iklim. Sempena Hari Tenaga COP26, negara Brunei Darussalam menyertai lebih 70 buah negara dan organisasi dalam menyokong The Global Call to Clean Power Transition Statement. Melalui kenyataan itu, negara juga mengenal pasti akan keperluan bagi mempercepatkan peralihan tenaga dan komited untuk bekerjasama dalam memastikan tenaga bersih sebagai pilihan yang lebih mudah dapat didapati dan diakses dengan matlamat ke arah peralihan daripada penjanaan tenaga arang. Warga emas di negara ini akan terus sama-sama berganding bahu dengan masyarakat untuk membangun negara menuju wawasan Brunei 2035. Yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berucap demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul Anjuran Pertubuhan Warga Emas yang diadakan secara dalam talian pagi tadi. Dengan tema Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat, sambutan diserikan dengan ceramah khas yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Majlis yang diteruskan dengan dikir marhaban dan doa selamat diadakan sebagai tanda memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Seri Begawan dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan buat julung kalinya mengadakan program Brunei Berselawat secara maya. Menyertai program ini yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program antara lain bertujuan sebagai ikhtiar dan memanjatkan doa serta zikir untuk membebaskan negara daripada musibah wabak COVID-19. Ia juga sebagai wadah memanifestasikan rasa kecintaan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melazimkan bacaan selawat. Program Dikir Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 8 hari yang diadakan secara maya oleh College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB berakhir semalam dengan majlis penutupan. Menyertai majlis tersebut Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Antara pengisian majlis bacaan dikir Assalamualaikum dan Bisyahri Rabbi serta doa dikir.
Juga diadakan tazkirah bertajuk Rasul Qudwatuna, 7 sebab Malaikat Jibril ingin menjadi Bani Adam. Selain hasrat untuk memperbanyakkan program selawat sepanjang bulan Rabiul Awal, program diharap dapat melahirkan generasi yang menjulang martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dan ikutan sepanjang zaman. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan malam munajat pada setiap hari Sabtu malam Ahad secara maya yang boleh disertai oleh orang ramai dari kediaman masing-masing. Penganjurannya adalah sebagai salah satu usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Orang ramai berhasrat untuk menyertai malam munajat bolehlah melayari pautan yang tertera atau mengikuti secara langsung melalui Instagram @pdi_KSU. Malam munajat akan diteruskan esok bermula pukul 6.30 petang. $35 asteroid baharu dikesan oleh kumpulan saintis Community Citizen Scientists dari negara Brunei Darussalam dalam program Anjuran Pertubuhan Kolaborasi Pencarian Astronomi Antarabangsa IASC. Program berkenaan merupakan program gabungan pentadbiran aeronautik dan angkasa negara NASA Amerika Syarikat. Daripada bulan September hingga Oktober lalu, sebanyak 6 kumpulan daripada negara ini yang terdiri daripada 30 ahli menyertai kempen pencarian asteroid IASC, anjuran bersama oleh Persatuan Astronomi Nepal NASO dengan Persatuan Astronomi Brunei Darussalam PABD. Semasa program itu, para peserta berpeluang menggunakan perisian astrometri canggih untuk menganalisis gambar dan data langit sebenar yang disediakan oleh teleskop Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (PanSTARRS) di Hawaii yang melibatkan pemerhatian objek dekat bumi dan asteroid jalur utama serta melaporkan pengesanan objek-objek tersebut. Maklumat daripada penemuan awal objek ini akan dikaji lebih lanjut yang akan mengambil masa selama 5 tahun untuk menentukan orbit asteroid berkenaan oleh para ahli astronomi profesional. Karnival Usahawan Muda ASEAN ke-6 atau Karnival AYE akan diadakan bermula 18 hingga 21 November 2021 dengan mengetengahkan tema Reimagining Business in the New Paradigm. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan sidang media bagi karnival berkenaan secara dalam talian. Tema kali ini menggesa para peniaga dan pengusaha muda untuk menangani cabaran yang dibawa COVID-19 melalui digitalisasi, kepimpinan, kerjasama dan penglibatan inklusif wanita dalam menangani cabaran ke arah pengadaptasian norma baru. Karnival AYE dihoskan oleh Young Entrepreneurs Association of Brunei sebagai pengerusi AYEC bagi tahun 2021. Melalui AYEC, Kelab Usahawan Muda Wanita ASEAN ditubuhkan pada bulan Julai 2017 sebagai platform menyatupadukan dan mengembangkan usahawan wanita muda serta komuniti peniaga wanita di ASEAN ke arah menyumbang kepada perkembangan sosioekonomi ASEAN. Seeing so many young people from different 586 buah komputer riba diterima oleh Kementerian Pendidikan daripada syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad melalui kempen sumbangan peranti. Kempen dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Mizan Adiliah binti Haji Muhammad Deli, Pengurus Sumber Manusia dan Hubungan Luar Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad kepada Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, Pemangku Pengarah Pendidikan Co-Curriculum selaku Wakil Kementerian Pendidikan. Kempen bertujuan membantu pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Pasukan polis di Raja Brunei dan agensi penguatkuasa yang berkaitan terus meningkatkan pemantauan semalam semasa operasi pulih bermula pukul 8 malam sehingga 4 pagi. Langkah ini dibuat bagi memastikan pematuhan arahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Tugasan yang dijalankan melalui operasi pulih ini akan diperkemaskan lagi, termasuk meneliti aspek-aspek kebaikan, kejayaan
dan kelemahan bagi memastikan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam patuh akan arahan pihak kerajaan dalam memutuskan rangkaian wabak COVID-19.